Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah dapat bersiaran. So, tajuk saya hari ini simple je. Tentang penjagaan ibu selepas bersalin, khusus kepada penjagaan luka episiotomi. Nak sebut dia pun susah juga. Okay. So, nak share something. Luka ni adalah untuk mereka yang melalui kelahiran secara normal, sebab kalau buat scissors takkan kena episiotomi lah, kecuali berlaku kes emergency C-section. So masa tu mungkin dah buat episiotomi dan kemudian buat pula C-section, surgery. Okay, so apa itu episiotomi tu? So biasanya ialah digunting, okay, untuk melebarkan laluan kelahiran. So kalau untuk mereka yang pernah lalu bersalin normal ni, dah biasalah kena episiotomi. So I cerita dulu I punya my own experience. Saya melalui 4 proses kelahiran ataupun bersalin. So saya 3 kali menerima gunting episiotomi ni. So anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat baru pandai sikit, anak keempat baru tak kena gunting. Okay, sebab dah pandai sikit. Sebenarnya masa anak ketiga dah belajar cara nak mengelakkan supaya terkena gunting episiotomi ni. Tapi masa dalam labor tu macam tak sedar, terangkat juga punggung, maka terkoyak juga. So yang nak jadinya kenapa ialah berlaku episiotomi ni, doktor akan gunting untuk melebarkan laluan bagi memudahkan kelahiran. So kenapa terjadi? Okay, kenapa terjadi luka episiotomi ini? Dan ini adalah antara ramai ibu kongsi dengan saya ketidaksanggupan melalui proses kena gunting ni. So, okay, kita just go through lah. Okay, tak perlu nak cerita pasal tu sangat. So tujuan doktor buat ni adalah untuk mempercepatkan proses kelahiran bagi mengelakkan bayi bakal lemas, mungkin akan lemas sebab dah terlalu lama kan, dia tak keluar lagi. So doktor akan orang kata gunting untuk melebarkanlah laluan tu. Keduanya adalah sesetengah kelahiran juga memerlukan bantuan instrumen tertentu. So kadang-kadang kelahiran itu perlu dibantu, maka doktor akan buat gunting episiotomi ni. Dan ketiga adalah untuk mengelakkan lapisan koyakan yang lagi teruk kepada lapisan perineum ibu. Jadi untuk mengelakkan lebih banyak terkoyak, jadi doktor akan buat episiotomi ni. So bila kita cakap pasal kena gunting tu memang luka lah. Jadi yang jadi cabaran dia sebab bila luka dekat kawasan kelahiran tu, dia melibatkan tempat kita buang air kecil, buang air besar. Dia memang kena melalui proses penjagaan dengan rapi, dan ini yang banyak ibu-ibu kadang tak tahu macam mana nak buat, termasuk saya juga. Jadi saya mengambil masa yang lama untuk sembuh daripada luka itu, sebab kita tak ada banyak sangat pengalaman ataupun pengetahuan, lebih lagi pada kelahiran pertama dan kedua. Jadi saya memang melalui kesukaran itu, dan saya pula jenis yang lambat sembuh kalau luka. So memang dia akan drag. So ramai yang tanya saya, actually ideally berapa lama boleh baik kan? So sebenarnya kalau tengok kepada penjagaan, so sepatutnya about seminggu 2 minggu. Biasa seminggu atau 2 minggu dah okey. Tapi macam saya memang lama sikit lah, kadang-kadang 3 minggu dan ada yang sampai 4 minggu juga. Okay, so dia bergantung kepada cara penjagaan kita. Jadi kalau nak cepat pulih, kena jaga betul-betul. So saya kongsi tips jaga kawasan luka episiotomi. Okay, yang pertama kena kerap bertukar tuala wanita. Okay, kerana tuala wanita tu dah menampung darah kotor, jadi darah tu memang kalau lambat kita tukar akan tercemar.
So kalau tercemar makin lama nanti dia akan jadi berputih dan sebagainya sebab kita pakai tuala wanita dekat area tu kan. Okay, so kena tukar lah. So cadangan dia tukar setiap 2 jam. Setiap 2 jam tukar tuala wanita supaya kita tak terdedah dengan darah-darah yang kotor tu. Okay, kerana darah yang kotor tu sudah tercemar dan mengandungi kuman dan sebagainya. Okay, so yang kedua, bila kita nak cuci bahagian tu, kita kena cuci bersih-bersih. Okay, so kadang-kadang sebab luka jadi kita tak galakkan sangatlah guna sabun sebab makan takut lagi pedih. Okay, so kena basuh dengan air yang banyak, kemudian kena cuci bersih-bersih dan pastikan kita rasa betul-betul tempat tu memang dah disiram dengan air yang banyak. Okay. Ketiga, selepas kita cuci bersih-bersih, masa kita melepaskan hajat kita tu, kemudian kita kena ambil towel dan kita kena keringkan. Kita kena pat dry. Okay, so kena hati-hati sebab dekat situ adalah luka, jadi kita kena pat dry, guna towel dengan lembut supaya kawasan itu kering dan bersih sebelum kita pakai persalinan yang baru, itu tuala wanita yang baru dan juga seluar dalam yang baru. So kena tukar benda tu, okay, untuk mempercepatkan proses luka ni sembuh. Okay. Kemudian yang keempat ialah jika ada dibekalkan larutan antiseptik. So biasanya doktor akan bekalkan larutan untuk kita cuci sekali. Kalau ada boleh gunakan sebab dia bersifat mengubati, jadi luka akan cepat sembuh. Okay. Dan kelima, yang ni memang dah common. So sebab kita ada luka, jadi kita kena membantu proses penyembuhan luka dengan mengambil makanan yang seimbang dan berkhasiat supaya luka cepat sembuh. Maksudnya sel-sel tu dia dah ganti baru. Jadi memang ibu selepas bersalin untuk mempercepatkan luka episiotomi ini sembuh, kena amalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat. So selalu kita disarankan lebihkan protein lah. Lebihkan ayam, ikan dan sebagainya. Lebihkan protein, lebihkan sayur insyaAllah. Okay, so yang keenam ialah melakukan sitz bath. Now sitz bath ni adalah kaedah merendam di dalam larutan air garam. Tapi yang jadi challenge dia, kita nak cari basin yang besar untuk kita tampung bila kita nak duduk untuk tadahan air garam tu. So selalu sebab kalau kita buat tempat tinggi, kita takut kita mungkin tak boleh nak tampung berat badan kita sebab kita baru lepas bersalin, jadi badan kita masih lagi berat. So selalu dia akan cari basin dan duduk dekat atas lantai dan perlu dibantu untuk ibu duduk dan merendam sekejap dalam larutan garam ni. Jika tidak pandai, kita tak perlu buat. Kalau dapat buat tu bagus sebab larutan garam dipercayai mempercepatkan proses luka, jadi luka tu akan cepat baik dan juga memudahkan ibu sebab yang kita bimbang luka tu kalau dia berlarutan dia akan dijangkiti pula. Jadi satu tanggungjawab lain pula hendak pergi merawat luka yang terkena jangkitan ataupun infection. Okay. Dan kemudian yang ketujuh, yang kalau saya boleh kongsi ialah jangan banyak bergerak. Sebab bila kita banyak bergerak, luka tu tak baik lagi dia bergesil kan. Sebab kadang-kadang boleh jadi benang tu tertetas semula. So kena pergi hospital dan jahit balik. Jadi kita tak nak melalui proses itu. Jadi kalau boleh kurangkan pergerakan dan juga melalui satu pergerakan yang lemah lembut je. Tak perlu nak
agresif sangat macam sebelum kita hamil. Okay, so selain daripada tu mungkin saya boleh kongsikan juga jika terasa ngilu dekat kawasan tu, jadi perempuan boleh ambil pack ais dan tuang dekat situ sebab dia meredakan rasa ngilu tu dan mengurangkan bengkak. Sebab memang kita akan lalu benda tu. Sebab bila kita terluka nanti dia akan macam bengkak sebab masa dibuat proses episiotomi ni keadaan kita dibius setempat jadi kita tak rasa. Tapi bila dah ubat bius tu dah habis, kita akan rasa yang kawasan itu sedikit bengkak. Jadi kalau kita tak jaga betul-betul, dia akan kemerah-merahan dan kemudian dia akan membawa kepada dijangkiti. Yang tu kita tak nak. Okay, so kemudian kalau itu boleh pakai pack ice. Dan yang akhir sekali saya nak kongsi ialah semasa berbantang cuba pakai pakaian yang longgar, yang breathable, breathable maksudnya cotton dan sebagainya yang breathable, jadi boleh proses pengaliran udara tu masih boleh berlaku. Sebab apa yang terjadi ialah kalau luka tu dia dalam keadaan yang tertutup, tersembunyi, jadi tak ada pengudaraan, dia akan sentiasa macam lembab macam tu, so susah juga untuk luka itu baik dengan cepat. Jadi kalau kita pakai pakaian longgar, maksudnya tak terkena sangat kepada luka tu, dan bila bergerak tu masih bebas untuk bergerak, okay, walaupun bergerak perlahan-lahan tapi tidaklah sampai menghadkan pergerakan kita, jadi itu menyusahkan kita dan kemudian susah pula nak sembuh daripada luka. So tu antara saya punya perkongsian hari ni, macam mana nak jaga luka episiotomi, iaitu luka selepas bersalin yang doktor akan buat di kawasan peranakan jika bersalin normal untuk mempercepatkan kelahiran seseorang bayi tu. Okay, so saya dah lalu 3 kali saya dah kena episiotomi, sangat sakit, tak boleh bergerak sangat, kena sabar, kena tunggu luka pulih sepenuhnya, kena sentiasa dalam keadaan yang bersih, kena sentiasa bertukar salinan, kemudian basuh bersih-bersih, dia pedih sikit lah kan, dia pedih sikit sementara nak tunggu dia baik tu, dia rasa macam ngilu-ngilu jugalah sebab kawasan tu dia akan bengkak. Satu sebab kita melahirkan dan kedua sebab kena gunting episiotomi tu. Tapi episiotomi ni memang tak dapat dielakkan. Ramai yang memang akan melalui episiotomi sebab doktor ingin mempercepatkan proses kelahiran, dan kita tak nak bayi tu dah sampai masa kan dia patut dilahirkan tapi masih lagi slow progress, so akhirnya mungkin akan menjejaskan bayi boleh lemas. Jadi doktor nak cepatkan tu sebab bila kita bersalin dekat hospital bukan kita seorang je yang bersalin, so selalunya labor room tu memang orang kata queue dia panjang. Okay, kalau nasib kita pada waktu itu bersalin ramai orang memang sedang menunggu juga dah bersalin, maka doktor akan buat episiotomi untuk memudahkan. Okay, so don't worry, technically luka kalau dijaga dengan baik dalam masa 2 minggu biasanya sudah boleh sembuh, tapi tengok juga situasi sesetengah ibu, kalau dia tak jaga so mungkin luka tu mungkin berlarutan, mungkin ambil masa 3 ke 4 minggu untuk pulih. Pada akhirnya luka ini akan pulih juga, okay, tetapi kalau perempuan bantu dengan menjaga dia dengan macam saya cakap tadi, so dia akan mempercepatkan dan memudahkan kita. Sebab bila selagi ada luka tu kita kena sentiasa dalam keadaan beringat. Kata memang macam berhati-hatilah juga. Kan, dan kita sendiri yang tahu luka tu ada lagi ke ataupun luka tu dah sembuh. Selalu macam tu. Jadi kalau kita bersalin tu, kalau ada juga lah kan kadang-kadang jururawat datang untuk melihat tu, jururawat akan tengok progres penyembuhan luka itu dan dia akan bagi tahu. Okay, so kalau boleh menjaganya dengan baik, insyaAllah luka akan cepat sembuh dan tak ada masalah pergerakan. Tetapi jika berlaku sebaliknya, luka itu
lambat sembuh kerana banyak faktor, maka jika sudah sampai kepada level kita rasa pedih yang amat sangat ataupun macam mana, kita kena pergi cek balik. So kemungkinan jahitan tetas tu dah terbuka, perlu dijahit semula, ataupun kemungkinan berlaku infection, maka doktor akan memberikan ubat untuk melawan jangkita kuman dan sebagainya. Okay, so ibu-ibu jangan risau, just belajar betul-betul bagaimana nak jaga luka ini, kerana luka ni memang biasa untuk kelahiran normal. Okay, alright. So I think itu sahaja dari saya. Saya harap ada sedikit manfaat. Saya kongsikan sebab pengalaman saya masa saya tak berapa nak pandai tentang ilmu ni, it takes me longer to heal saya punya wound ni. Jadi akhirnya bila saya tahu, first saya tahu teknik yang betul untuk bersalin tanpa koyak. Kedua ialah apabila kita tahu menjaga betul-betul tentang kita punya penjagaan dalam toilet dan sebagainya, dengan sentiasa memakai pakaian yang bersih dan sebagainya, so insyaAllah kita boleh bantu luka pulih lagi cepat. So itu saja perkongsian saya. So selamat berpuasa kepada mereka yang sedang berpuasa. Semua untuk yang sedang menanti kelahiran, saya mendoakan semoga semua urusan dipermudahkan insya-Allah. Okay, so take care and stay safe. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.